Okey, antara ciri-ciri tok bomoh atau dukun bila mereka merawat, mereka akan selalu menggunakan tangkal-tangkal atau azimat. Okey, so biasanya dia akan beri kepada pesakit, simpan tangkal ni, ikat di pinggang ke, ikat di tangan ke. Ini antara perkara-perkara yang biasanya tok bomoh ataupun dukun suka bagi. Daripada hadis Rasulullah, sesungguhnya jampi-jampi, azimat-azimat dan guna-guna adalah syirik. Okey. So selain daripada itu juga, tok bomoh ataupun dukun ni juga biasanya mereka menggunakan khidmat jin. Tak kiralah sama ada jin Islam ataupun jin kafir, tetap tidak boleh digunakan. Okey. Ini berdasarkan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Jin, wa innahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahawasanya ada beberapa orang lelaki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa lelaki di kalangan jin, maka jin-jin itu akan menambahkan bagi mereka dosa dan kesalahan. Surah Al-Jin ayat nombor 6. Okey, so maksudnya maksudnya kita dilarang sama sekali untuk meminta pertolongan daripada jin. Tak kiralah jin tu Islam ataupun jin tu kafir. Kat sini pula nanti tok-tok bomoh atau dukun tadi, dia akan manipulate pula. Dia akan cuba bagi kita konon-konon nak yakinkan kita bahawa Nabi Sulaiman boleh guna jin. Macam mana pula kita sekarang tak boleh guna jin? Kita kena faham, kita sekarang ni umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman yang boleh kawal jin ini merupakan satu mukjizat. Mukjizat ni khusus hanya untuk Nabi Sulaiman alaihi salam sahaja. Kita sebagai umat Rasulullah tidak ada kekuasaan pada jin. Nabi Sulaiman sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sulaiman alaihi salam juga ada berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi. So ini adalah kekuasaan pada jin, adalah hanya mukjizat ni hanyalah untuk Nabi Sulaiman alaihi salam sahaja. Ia adalah syariat Nabi Sulaiman alaihi salam sahaja. Okey, so kita mengikut syariat Nabi Muhammad, kita tidak ada kekuasaan pada jin. So kita tak boleh nak minta tolong ataupun jin kerja dan sebagainya. Okey, tok bomoh juga biasanya dia akan, bila buat rawatan, dia akan menetapkan pengeras-pengeras atau syarat-syarat tertentu. So kalau biasanya, kalau dulu-dulu pergi berubat, kena bagi hadiah RM10 suku. Nak bagi hadiah RM15 suku. Kalau nak bagi duit hadiah lagi RM50 suku. Suku tu 25 sen tu merupakan sebagai pengeras. Pengeras-pengeras ni biasanya sebagai habuan untuk jin tadi. Okey. Dan kebanyakan pengeras-pengeras ni juga kadang-kadang pelik-pelik dan menyusahkan. Nak minta telur ayam kampung daripada ayam yang warna putih sahaja pun ada. Nak minta haiwan sembelihan, misalnya kambing hitam sahaja. Ini antara yang ni lah. Kemudian kebanyakan tok bomoh ni juga, uskun-uskun ni juga, mereka mendakwa mengaku perkara-perkara gaib. So kalaulah kita jumpa dengan seseorang ni, dia konon-konon dia boleh tahu apa yang kita latar belakang kita, ada 3 jenis saja. Satu, dia memang menipu, dia hanya meneka saja, menipu. Kedua, dia menggunakan khidmat jin. Jin tadi akan jadikan sebagai hamba dia untuk buat perjanjian lah, ataupun dia sendiri ada jin dalam badan dia. Okey, so banyak tok bomoh yang banyak kita tengok dalam filem-filem. Bila nak pergi berubat, tak payah cerita je, cucu, atuk sudah tahu apa masalah kamu. So dia sini ada 2 perkara lah. Dia sendiri menipu ataupun dia menggunakan khidmat jin dia untuk bertanyakan, untuk melihat keadaan si pesakit tu lagi. Okey, antara ciri-ciri dukun juga, uskun juga, mereka sering melakukan ritual-ritual yang pelik-pelik. Okey, mereka melakukan jampi atau ruqyah dalam bahasa-bahasa yang kita tidak faham. Kadang-kadang hanya terkumat kamit sahaja. Okey,
Adapun kebanyakan tok bomoh juga mereka akan suruh kita buat sesuatu ibadah yang menyelisihi sunnah, yang tidak menepati sunnah. Misalnya puasa mutih, puasa yang mana time berbuka puasa hanyalah nasi putih dan air kosong sahaja. Okey, ada juga pernah juga saya jumpa seorang pesakit ni, dia kata nenek dia dulu minta dia bacakan surah Al-Fatihah, dia kata, tapi yang peliknya surah Al-Fatihah tu dibacakan secara terbalik. Okey. Antara teknik-teknik yang paling famous untuk bomoh guna adalah asap-asap lah. Dia akan bakar kemenyan ke untuk memanggil dia punya khadam-khadam dia. Okey, kemudian juga tok bomoh juga biasanya dia akan menggunakan barang-barang milik pesakit. Misalnya dia akan ambil rambut, kuku, gambar. Okey, dia akan menyerulah. Okey, ini antara ciri-ciri uskun-uskun tok bomoh. So kita kena hati-hati.